Hai guys, welcome back to my YouTube channel Rahim Hakim. Apa semuanya? So untuk pada hari ini setelah sekian lama nak dekat dalam 2 weeks ataupun 2 minggu kita orang tak post konten ataupun tak post apa-apa video dalam YouTube channel disebabkan yang pertama sekali benda yang kita tak minta ataupun kita tak kita tak expect adalah kumpulan ataupun tim saya ni demam serentak. Orang kata demam yang serentak dan bergila-gila. And then dah baik demam balik, tak tahulah kenapa. And then dah makan ubat, dah pergi klinik, dah pergi hospital segalanya pun masih lagi tak elok. Alright, so dekat sini saya cuma nak ulaskan sedikit lah ataupun nak bercakap sedikit tentang apa yang terjadi sebenarnya, kan? Kenapa sampai terus kita orang tak shoot? Kenapa sampai terus tak ada video? Kenapa sampai terus tak ada posting? Okey, so untuk pengetahuan korang, dalam tim kita orang ni, kalau yang korang tahu, yang betul-betul ada dalam kumpulan ni, yang seperti mana kalau korang kenal Apip, Azim, Haikal, Denny, Aus, saya, Hadi dan juga Marsha. And tu je lah, setakat ni 7 orang kan yang kita ada. Tetapi yang betul-betul stick adalah hanya 5 orang saja. So saya, Aus, Denny, Hadi dan juga Marsha. So Haikal, Apip dan juga Azim, 3 orang ni adalah orang kata apa, orang tepi ataupun kru lah, dipanggil sebagai tim tepi lah orang kata, yang betul-betul dalam plan dalam tim adalah 5 orang yang saya cakap tadi lah. Okey, so satu lagi punca di mana bila tim saya yang 5 orang ni bergila-gila sakit, mula-mula datangnya daripada Aus dulu, datang daripada Aus, lepas tu patah ke Denny. Lepas ke Denny patah balik ke Aus, lepas tu patah balik pula ke Hadi. Lepas tu benda tu jadi bergila-gila, buat saya rasa macam macam mana saya nak buat video kalau macam ni. Macam mana saya nak buat video kalau macam ni, kan? So itulah, pada hari ni pun saya cuma nak buat nak jelaskan ulasan lah dulu kat pada korang. Takkanlah saya terus nak posting buat video ataupun tiba-tiba masuk challenge dan sebagainya. Yelah, nanti orang pelik, lama tak aktif, kenapa kau tiba-tiba post macam ni? So untuk nak bagi orang clear ataupun nak bagi orang faham kenapa tak ada posting selama ni, yang video kau tunggu-tunggu, and saya memang betul minta maaf sebab saya tak expect benda ni jadi. So InsyaAllah kita akan start balik untuk minggu ni, and then minggu-minggu berikutnya lah. So terima kasih yang mana selalu support saya, yang selalu stay menunggu video-video daripada kami. So saya berterima kasih lah kepada korang yang bertanya tentang, ada yang bertanya lah, Rahim diorang tak sihat ke apa ke, tim tak sihat ke. By the way, saya ada juga dalam grup Rahim Munya, tim Munya, betul lah, dekat Instagram dalam channel tu, yang mana ada lah. So setakat itu saja. Setakat itu saja daripada saya. Maybe dalam kru-kru saya pun ataupun tim-tim saya ada yang nak bercakap sedikit pasal isu ni. Okay, so macam saya cakap tadi, tim saya stick kekal dengan 5 orang. So saya pun insyaAllah, saya rasa maybe dalam bulan depan ataupun bulan lagi 1, saya akan tarik lagi 2 atau 3 orang untuk penuhkan lagi tim ni ataupun meriahkan lagi tim ni. So itu saja daripada saya. Jangan lupa support and subscribe YouTube ni. Bye. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Marsha. So dalam rancangan kali ini, tak adalah, saya tak seorang lah hari ni. So guys, macam mana yang hampa tahu, kami dah lama tak buat konten kan. Yelah, ada kalau budak-budak ni semua sakit, demam. Saya ni, orang cakap apa, Alhamdulillah lah tak sakit kan. Sebab itulah orang kata jangan buah sangat. Lagi satu, saya ingatkan depa demam sat-sat je tau. Rupanya agak lama jugalah, sampai dekat 2 minggu macam tu kami tak buat konten. Saya datang pun, hari tu datang pun, yelah Rahim kan nak saya datang dah sebenarnya. Lepas tu dia datang suruh saya bagi masak bubur je. Lepas tu, engkau berambus.
Tak ada Agora. Itu je. Lepas tu apa yang boleh saya sampaikan kat sini, saya ni bukan ambil tahu sangat. Cuma saya tahu pun sebab mereka cakap dalam grup apa semua. Tapi sebelum kejadiannya demam pendemaan ni, pendemaman ni, kita orang ada buat satu, saya tak nak panggil tu paranormal sebab paranormal kita cari benda tu kan. Ni kita tak cari, kami cuba nak jelajah rumah tu, nak explore dalam rumah tu apa-apa. Sebab before ni kan rumah tu ada dalam cerita-cerita sebaliknya. So saya nak tahu cerita tu betul ke tak. Bukan saya nak tahu benda tu betul ke tak, saya just nak tengok dalam tu dah apa. Semua itu saja dah saya ikut. Dan masa tu pula saya duduk dengan Danny lah masa tu. Duduk kat mana? Base Duduk kat base. Masa tu pula saya, orang cakap apa, datang bulan. So dia tak elok jugalah sebenarnya. Tapi Alhamdulillah tak jadi apa-apa. Cuma benda tu, waktu terjadinya kejadian Danny yang tu, saya tak rasa apa-apa. Sebab orang pasal kalau benda tu ni, jangan tengok dia, jangan takut, jangan ni. So saya tak rasa apa-apa. Bukan saya nak cakap saya ni tak takut. Saya, orang kata apa, saya selalu cakap tak apa, Allah ada, macam tu. Tapi saya tak tahulah kenapa dia demam apa semua. Apa berjaga kalau tu tak malam? Takut. Lepas tu? Tidak awal semua ni. Ya. Semua manjanya tidak awal. Semua manja. So daripada saya tak tahu nak cakap panjang-panjang sangat lah. Bukan tak tahu cakap panjang-panjang, saya tak tahu nak cakap apa sangat. Sebab benda ni mau tu depa. So silakan Abdullah Danny. Cerita pasal depo dulu So, Assalamualaikum guys. Nama saya Danny. Saya nak cerita sikit pasal yang malam paranormal yang saya terkena rasuk tu lah. Actually, saya memang tak boleh pergi tempat-tempat macam tu sebenarnya. Mak saya larang saya pergi tempat-tempat macam tu. Tapi dah nak buat macam mana kan. Bila semua orang tak ada kat rumah, takkan saya nak duduk seorang-seorang kat rumah. So, saya follow lah diorang. Tapi, saya dah cakap dah dengan Rahim malam tu. Yang apa ni, saya memang tak akan ikut diorang lah. Saya akan duduk dengan Masya, duduk kat base kan. Tapi bila saya duduk base, semua kata, okay jom semua ikut. Saya pun jadi macam, takkan nak tinggalkan saya seorang-seorang. Saya jadi takut dah kat situ kan. Okay, tak apa, saya follow lah. Saya buat beranikan diri saya lah kan. Lepas tu, malam tu, saya perasan lah yang malam tu saya memang ada nampak something lah. And then dalam badan saya pun memang, orang kata apa, sensitif. So adakah disebabkan kau demam tu disebabkan kau nampak benda-benda yang macam kau cakap dia, kau sensitif dan sebagainya? Maybe saya rasa sebab itu pun salah satu juga. Sebab antibody saya ni, dia memang tak kuat tau. Sebab apa, bila saya pergi je tempat-tempat macam tu, memang esok ataupun lusa saya akan terus demam. Bila saya pergi tempat macam tu, saya nampak benda tu, and then bila benda tu kontrol badan saya jadi lemah. And esok kan dia ataupun lusa, badan saya mesti akan sakit-sakit punya. And then hari tu bila dah selesai apa semua kan, malam tu kita pergi berubat apa semua. And esok tu Aus dia rapat-rapat dengan saya kan. Dia rapat-rapat, dia memang Dia peluk cengkau. Kejap. So nak tanya juga, masa pergi paranormal tu ataupun explore, benda apa yang macam antara korang lah, benda yang korang nampak sebenarnya? Actually malam tu saya nampak perempuan, and then rambut dia panjang, and baju dia kebaya hitam tak silap saya. Saya memang nampak macam tu lah. And bila saya nampak tu memang saya takkan tegur, sebab saya ni memang jenis senang nampak. Bila saya tegur, memang auto benda tu akan pergi dekat saya punya. Sebab tu saya tak tegur. Dan malam tu Masya ke jerit? Masya ke Kak Nen? Dia jerit sebab kelawar. Bukan aku lah, Akak Cina tu dia jerit kelawar. And benda tu dia jadi macam marah dekat situ. Kelawar. Bila benda tu marah, dia pergi dekat orang yang senang masuk. Macam saya ni memang dah ada link yang senang masuk. Sebab dulu pun bila saya dah saya duduk gombak, tiap-tiap bulan memang mak saya hantar saya pergi berubat. So bila benda tu marah, dia automatik pergi dekat saya terus. And bila dia pergi dekat saya terus time tu saya memang dah dah start tak sedar. Dekat mana yang kau nampak benda tu pergi dekat kau, and macam mana benda tu terjadi, and macam mana kau sedar, ataupun macam mana kau tahu yang kau memang dah takkan sedar dah lepas tu? Actually
benda tu dia datang bila saya dekat tingkat bawah lah. Yang dekat bawah tu, yang masa akak Cina tu jerit lah, dekat bawah. Kat situ saya dah nampak dah. Sebab apa? Sebab belakang saya memang dah sakit dah. Ada orang follow saya. Saya memang buat bodoh lah benda tu kan. Macam malas nak layan kan. And bila akak Cina tu jerit, saya benda tu terus pergi kat saya. And then start situ saya dah start lembek. And then saya dah sesak nafas. And bila ada abang tu bawa saya naik atas, start situ saya memang dah tak sedar langsung. And actually saya punya badan memang ada benda jaga saya lah. So bila benda tu dia nak masuk dekat saya, and dia berlawan dekat dalam tu tau. Dia berlawan. So Benda apa yang jaga engkau? actually dia keturunan lah. Dia memang keturunan lah belah family saya. Kita tak nak pun benda tu sebenarnya. Sebab tu family saya tiap-tiap bulan hantar saya berubat. Sebab yelah, siapa je nak benda ni. Bila benda ni ada, dia tak boleh nak control kita punya badan, tahu tak? Dia tak boleh macam emosi. Dia senang marah, dia senang nak maki kawan-kawan. Dia jadi macam orang sekeliling pun tak suka bila benda tu control badan kita. Bila benda tu nak masuk badan saya, and then dia berlawan dekat dalam badan saya, and start situlah saya jadi macam sakit sangat tau. Sakit. Sebab apa? Dia berlawan dekat dalam badan saya. And dalam masa sama, saya berlawan jugalah untuk biar yang syaitan tu keluar daripada badan saya. Itu je punca dia. So sekarang ni apa lagi yang kau rasa macam tak clear ataupun Sekarang ni rasa alhamdulillah. benda tu ada lagi ke macam mana? Sekarang ni alhamdulillah lah, sebab lepas kes tu, malam tu diorang hantar saya untuk berubat. And then sebelum saya demam pun, saya balik, saya berubat lagi. Saya cakap mak saya nak berubat. So alhamdulillah benda tu dia macam tak kuat sangat lah mengacau saya kalau saya berubat. Bila saya tak berubat lama tu, dia jadi saya cepat emosi, cepat nak marah. Betul tak? Aku cepat marah, betul tak? Betul. Dia jadi saya cepat marah, emosi, kan? Suka duduk bilik sorang-sorang. Dia jadi macam tu. Tapi saya just nak cakap, dan demam ni pun punca kot saya. Okay, sebab lepas kejadian tu, Aus dia memang dekat-dekat dengan saya. Saya time tu badan saya memang dia memang minta. Saya macam badan saya 2-3 hari tu, lepas kes tu memang sakit gila badan saya. Saya cakap sakit gila badan saya. And then Aus pun dia macam peluk-peluk saya kan, usik-usik belakang saya. Apip Aus. Bukan Aus. Aus. Dia peluk-peluk, dia suka pegang belakang saya. Sebab saya tak boleh orang pegang belakang saya, sebab sensitif. So start situ, bila Aus pegang-pegang badan saya apa semua, start situ, esok lusa tu Aus pula demam. Nah, cerita pula kenapa kau boleh jadi demam. Betul punya. Okay, actually, hi guys. My name is Muhammad. So saya minta maaf sebab dah lama. Bukan kita orang tak nak buat konten tau, tapi disebabkan sebab-sebab tertentu. Okay guys, so biasa terangkan kat sini So pada malam tu kejadian dia semasa Danny kena dalam keadaan yang tidak sedar. Saya berada di sebelah dia. Saya rapat dengan dia sebab saya takut dia terjadi apa-apa. Saya pegang dia. Tapi sebelum kejadian tu, masa kita orang jalan-jalan tu kan saya ada buat live kan. Ada sumber-sumber kami mengatakan Jangan banyak main, benda tu ikut korang. Dia cakap kat kita orang, Kainan nak cakap dekat saya dengan Apip. Saya dengan Apip ni pun satu, dia macam tak betul buat main dengan benda tu. Macam macam bukan beria. Dia kebudak-budakan terlalu tinggi So kita macam main-main lagi Sekali bila macam tu jadi, ada peristiwa menjerit nampak kelawar. Padahal kakak tu kata nampak budak kecil. Dan kita orang pun ada nampak gak kebaya-kebaya hitam. Tapi kita orang tak ada. Sebab kita orang yang, macam mana orang cakap, mungkin iman kita orang ni terlalu tinggi. So benda tu tak kena kat kita orang. Kita macam sekali lalu je. Jangan cakap besar. Tak, bukan. Tak. Kita cakap kenapa. So kalau kau cakap pasal kebaya hitam, dia ni pun cakap pasal kebaya hitam. Kebaya hitam tu nak tahu apakah wajah dia ataupun berbentuk muka dia, ada nampak ke tak? Uish. Ataupun kebaya hitam tu dia ada kat mana sebenarnya? Kenapa semua orang boleh nampak sedangkan aku pun tak nampak? Saya nampak, tapi saya tak berani tengok muka dia. Sebab tak tahu, mungkin saya terlalu takut. Saya nampak
macam sekali limbas kebal hitam. So memang tak nampak muka lah. Tak nampak lah. Sorry nak tanya. So Han nampak side mana? Side kanan ke kiri ke belakang ke depan? Buatkan saya orang yang beriman kanan. Tak ada lah, saya nampak dia sekali lalu macam saya jalan dengan Rahim kan. Dia lalu lah. Lalu dekat area mana lah masa tu? Tak ingat lah sebab benda-benda yang menyeramkan ni saya tak berapa ingat. Tapi dia ada lalu lah. And bila start, dia kata bila apa? Bila benda tu start Kak Nan cakap macam ni. Korang jangan banyak main dekat live tau. Benda tu ikut korang tau. Start tu lah. Saya dengan Apip. Tak, kita orang tak banyak main. Tapi kalau saya dengan Apip dia macam terabur lah. Kita akan main juga. So benda tu akan ikut. Sampailah tahap Denny, sampai ke Denny ni kan. Saya pegang dia masa dia kena rasuk tu. Saya pegang dia rapat. Saya antara orang yang terapat lah. Selepas abang yang Azan. abang yang azan, abang tu kan, saya rapat dengan dia. Saya pegang lah. Saya takut apa-apa jadi kat dia. And saya rasa Denny sempat pukul saya lah masa kena rasuk. Ya betul. Dia punya tangan. Dia punya tangan sini. Macam mana? Contoh kat ni. Pak gitu. Dia buat macam ni tau. Dia pukul Rahim. Dia pukul kan? Dia pukul Rahim, dia pukul aku. And kita orang tahan lah dia. Kita orang tahan. Tahan macam tak nak bagi Denny ni melepas lah sebab tempat-tempat macam tu macam kalau terlepas tu terus hilang. Kalau tak ada terus hilang. Yelah sebab dia punya bangunan pun tak ada koridor. Tak ada Ataupun koridor, kalau tak kita ada apa. tengok tangga tu kalau jatuh memang terus jatuh ke bawah. And saya punya tahap rapat dengan Denny ni, masa kat situ diorang ambil gambar pun saya tengah teman Denny time berubat tau. So masa orang tu keluarkan benda dalam badan Denny kan, saya punya kaki dah lenguh lah. Sebab jaga budak degil kan, jaga diorang lagi. Lenguh. Tengkuk saya cakap dengan korang. Dalam kereta saya mengadu kat Rahim, tengkuk saya sakit. Balik rumah saya tegur kat Rahim sambil saya galakkan di PS4. Saya cakap Rahim tengkuk saya sakit kan. And lepas kejadian tu terjadilah saya punya demam ni. Dia bukan demam pening kepala guys. Shaking kan. Tengok saya gigi sini pakai selimut. Macam gitu. Dia pagi macam tu. Lepas tu tengah hari okey sikit. Tapi dia tak boleh buat kerja. Tapi saya buat juga. Lepas tu malam datang balik. Dia selubung, buka, tak buka aircon, tergigil. Saya cakap dengan korang kan, sengsara ada demam macam tu. Activas, Panadol kita orang makan habis sepapan. Dua papan habis. Tu nak cakap macam mana. Memang nak jadi Lagi satu sebabkan tak ada orang bertanya. Korang bertanya betul lah. Terima kasih lah yang bertanya kat Rahim. Korang bertanya tapi tak ada yang special bertanya kepada saya. Macam ni ada. So lepas saya demam, Adi pun ada jaga saya juga. And dia kata apa, makanlah sikit nanti sakit. Kita sambung dia demam. Okay, alright. So macam yang korang tahu, kita orang semua kan demam kan. So kita orang tak post konten lah. Okay, tapi jangan risau, lepas ni konten akan ada punya. Okay, so saya nak yang pasal paranormal tu pun dia orang dah banyak dah cerita pasal situation masa dekat sana. Tapi ini untuk pengetahuan korang juga untuk pengetahuan korang, ada seorang abang ni yang nama dia Jebat tau. Perasan tak? Kan? Tapi Jebat dia gelap-gelap yang gelap-gelap sikit. Jangan dia tengok video ni. Okey. Bagi je. Okey, yang betul. Okey, tapi yang saya nak borak pasal abang ni sebabnya dia tu agak yang orang dia tu memang orang yang agak berpengalaman lah kalau bab-bab macam paranormal ni. So memang sesuai lah kalau kita nak ajak dia tu untuk carry kita kan semua kan. Okay, alright. Kenapa saya sebutnya pasal dia? Sebabnya sebelum kita orang nak start kita orang punya explorer ni kan, waktu yang adanya saya, Aus dengan Apip. Okay, so pada waktu malam tu Rahim dia tak ada semua dengan team. So tinggal kita orang tiga lah dekat situ. And then dia ada cakap dekat kita orang tau. Dia dah datang, dia orang ni, dia usik betul tak? Siapa Jebat? Jebat tu. Jebat tu, nama Jebat tu bukan sekadar nama gelaran, memang nama IC dia betul. Jebat. Dia memang set tunjuk betul. Ni Jebat nama. Kan? So waktu malam tu, apa yang membuatkan saya lagi terkejutnya sebab dia ada cakap dekat kita orang semua yang malam ni akan salah seorang antara kita orang ni akan kena tau. You do.
Betul punya. Dia ada cakap yang yang antara kita orang ni akan ada yang kena. Dia macam aku rasa malam ni ada yang akan kena lah Tapi malam ni. time tu Denny tak ada. Time tu korang tak ada tau. Denny tak ada, semua Baru tak ada. sampai dia kata nak kencing pergi Petronas. Kan Denny dan tu kan. Ya betul. Waktu tu dia orang tak ada. So waktu tu yang paling cuaknya bila dia kata hantu tu saya lihat sikit. Hantu tu nak orang yang macam dia lah. Dia tunjuk ke aku. Aku macam dia ni waktu tu. So kiranya aku rasa macam tak apa, tengok je lah nanti macam mana. Kalau kena reda je lah aku rasa. Okay. So benda tu menjadi terkesan sampai ke sekarang. Sebab saya rasa macam tak tahu pula yang Jebat cakap tu punya betul tu. Maksudnya malam tu ada juga yang kena. So orang yang kena tu adalah Denny. You lah. Tapi tak saya lah. Sorry lah Jebat. Orang kata apa? Tournament selalunya Selamat selamat biasanya. Denny Kau beri berkata ketika Denny kena rasuk tu kan pergerakan dia betul macam hang kan. Hang. Tapi tak tahu hang mana. Mana? Tak tahu lah hang Jebat dia. Dia bersilat tengah-tengah. Dia punya silat dia, seni dia lawa tau. Dia punya pattern art dia lawa Sebab tau. dekat rumah dia main game. Cakap bila masa pernah dia tengok, pula. dia tengok tournament silat ni. Bila Tak masa ada lah. Dia punya silat gini demo dia. Jangan memanggil. Demo ni je rasa. Okey, lepas tu nak borak pula pasal demam kan. Bagi saya yang paling beria lah demam dekat rumah ni rasanya. Saya tak pun tahu kan. Kita orang demam demam berpanjangan tau masalahnya. Yang macam Aus ni dia demam on off. Betul, ni pun demam kadang demam straight. Yang saya pula demam muntah. Itu saya tahu kan. Saya macam mana saya boleh kena demam ni pula sebabkan saya tidur dengan api tak silap. tidur dengan aku, kau peluk aku malam tu. Bukan. Waktu yang sebelum yang aku kena tu kan. Waktu yang sebelum tu saya tidur dengan api. Lepas tu bangun tu saya rasa macam kepala saya berat lah rasa kan. Rasa macam kepala berat je waktu tu. semua salah dorang. Dorang tidur dalam bilik saya. Itu pun betul kat tu. Kau lah salah. Okay. Lepas tu saya pun tidur kan. Lepas tu saya pun bangun balik. Saya rasa macam kepala saya berat dan saya macam asalnya rasa macam pening betul lah kan. Padahal Lepas tu pertama kita buat konten kan. ya. And then saya pun saya rasa macam tak berapa nak tu. And then saya pun kembali balik dekat bilik. And then saya bertidur. Bila saya nak try bangun tu balik, memang badan saya memang dah betul-betul panas dah. And then saya pun cakap dekat dalam grup saya kata yang saya ni demam. Waktu malam tu okey lagi. Esok tu lagilah teruknya saya demam. And then esok tu saya demam, saya muntah. So kalau saya nak makan ke apa-apa, saya akan muntah balik makanan tu. Ibarat macam makanan tu tak boleh terima lah dekat dalam perut saya ni. Makan tak adam. Mandi tak basah. Tak basah. Okey. Tak mandi. Hey. So benda tu agak sick lah bagi saya. Sakit kan. So kalau saya nak makan ubat pun muntah balik ubat tu. So macam mana saya punya conclusion saya untuk saya nak healing myself. Faham tak? Siap kita orang ni kan pergi ambil darah. Kita pergi ambil darah. Tunggu dekat hospital tak boleh masuk lah. Ya bergaduh dengan nurse. Ada yang sampai bergaduh punya dengan nurse. Patut kita balik. Kita balik lah. Okay. So, tadi yang tanya solution dia kena banyak mengaji lah. Banyak solat. Tengah demam. Okay guys. Tengok dekat cermin tandas masing-masing. Kenapa? Kena tengok. Ada Tek Yuki. Kenapa? Sama cerita lagi. Sama cerita. Okay, so saya rasa pasal demam, saya sekarang ni nak cakap status saya sekarang ni, saya okey, alhamdulillah dah baik, dah demam. Terima kasih jugalah kepada effort Rahim dengan and the team bawa saya pergi hospital semua. And the team terima kasihlah kepada Rahim Aus Toretto. Aku yang bagi makan kau. Masya bagi makan. Bubur. Bagi apa bubur? Terima kasih lah korang semua. Memang banyak lah tolong saya semua. And then bawa saya pergi ke bawa saya pergi ke hospital semua. Kubur yang berdekatan. Okay. Ke kubur. Tak ada yang ke kubur. Okay, alright. So itu sahaja kot daripada kita orang semua pasal kita orang punya penerangan ni lah dengan penjelasan. So saya harap korang faham semua. And mestilah korang pelik tanya mana korang mana punya team semua ni tak aktif ke? Korang rindu ke? Korang cuba komen kat bawah kalau korang rindu. Okay? Betul punya. Komen rindu Masya. So don't worry untuk korang semua, kita orang akan aktif balik semula untuk YouTube channel. So korang just stay tune je for the next video. Jangan lupa untuk like, share and subscribe. Okay, bye semua, bye.